saya Saskia Dahuri, pengacara anda dalam Rezeki dari Rumah. Gitar ni alat muzik yang sangat popular di Malaysia dan juga di dunia. Senang je, kalau nak cari gitar, pergi je kedai muzik mana-mana, mesti ada. Daripada yang paling murah sampailah yang beratus ribu. Bagi pemain gitar profesional, mereka sangat mementingkan kondisi dan keserasian pemain dan juga gitar. Jadi hari ini, Saskia nak bawa anda semua pergi ke rumah seorang pengusaha gitar dari rumah. Menarik ke tak menarik? Kalau menarik, jom ikut Saskia pergi rumah dia. Hello, Assalamualaikum. Encik Fadil. Saya dah sampai sini dah. Encik Fadil kat mana? Okey. Okey. Saya nampak dah. Okey, saya pergi sanalah. Okey. Assalamualaikum, Cik Fadil. Salam. Maaflah lambat sikit. Ya. Saya Saskia. Ya. Saya Yop. Yop, okey. Jadi kita pergi rumah Cik Fadil lah. Kat mana? Ikut saya. Genting Court. Genting Court. Okey. Dekat je. Dari sana? Kita sana lah. Okey, jom. Nama sebenarnya apa? Sekejap Yop, sekejap Fadil, sekejap Rahman. Cuba cerita sikit. Okey. Ramai mengenali Yop, panggilan Yop Saga. Yop berasal dari Perak. Yop dilahirkan di Gurun, Kedah. Tahun 67. Masa kecil Yop sakit teruk. Sakit teruk. Mak masuk hospital, keluar hospital ingat tak cukup bulan kot. Jadi Yop pakai nama Abdul Rahman tu memang panas, keras. Jadi Yop tak dibawa. Jadi ada satu tok tu dari Kedah tu, dia kata sama Yop, dia suruh tukar nama kepada Muhammad Fadil. Lepas tu Yop dari Perak, orang panggil Yop Fadil. Bila Yop dah main muzik, Yop berjerah KL tahun 88, semua orang kenali Yop Saga. Yop tak tahu apa Yop Saga. Apa? Rupanya Yop tu Yop suka menjual gitar-gitar, repair gitar apa tu. Jadi orang kata Yop Saga. Rupanya Yop Saga tu saudagar perniagaan. Jadi Yop Saga. Jadi saudagar lah. Saudagar perniagaan lah, kecil-kecilan. Bagi saya dia seorang yang memang kuat kerja lah. Kerja kuat sungguh lah. Jadi yang tu saya agak selut juga lah dekat dia. Maknanya sebagai adik ipar saya tengok memang dia kerja kuat untuk dia punya family dia, untuk dia punya masa depan anak dia, isteri dia apa semua, kakak saya apa semua. Saskia pun dapat tahu yang Yop ada nama komersial untuk jenama gitar Yop ni. Ada. Jadi YSP. Tapi kelakar lah nama dia. Apa pula kelakar? Kalau Mak Saleh dengar sedap. Kalau orang Malaysia dengar, dia ketawa. Kenapa tu? Saga Perak. Kan? YSP. Nama tu boleh jadi international. Boleh. Kalau masalah. Kan? Okey, sekarang ni Saskia nak tanya macam mana Yop punya orang kata permulaan nak berniaga alat muzik dari rumah ni, orang cakap. Kira cerita dia dari kampung juga ya. Yop ni cita-cita tinggi dari sekolah lagi. Yop ni sekolah dalam bidang kayu-kayu ni ya, seni perusahaan kan. Jadi Yop minat tengok orang buat gitar masa tahun 80 masa tu lah. Jadi Yop berminat. Yop main gitar umur Yop 11 tahun. Yop terus main gitar, minat sangat. Minat. Selalu Yop jumpa kayu aja, Yop nak gergaji. Kita masa tu kita lukis gergaji. Tapi kita tak faham. Kita buat body net saja. Itu pun tak betul juga. Okey. Yop main cari pengalaman. Jadi bila Yop datang Kuala Lumpur, terselahlah kemahiran Yop. Yop belajar repair gitar sendirilah, seorang-seorang buat belajar gitar. Satu hari tu
bila masuk you main kelab malam tu, you tengok ada orang cakap ada di Pandan Indah, ada satu orang ni Jeffrey Yong, nama dia Cina lah. Dia pandai buat gitar. Jadi you macam tak percaya lah. Satu dia kata dia pandai, dia boleh ajar dengan kos macam gini-gini harga dia. Jadi you satu hari tu you berjalan-jalan, ada kawan ni bawa you. Satu dia kata boleh belajar buat gitar. You belajarnya dia lah. Tahun 96. Yuk kenal lah Jeffrey Yong, tu bos Yuk yang mengajar dengan ikhlasnya. Dia kata tak payah bayar apa-apa. Tolong dia saja. Orang maknanya asyik baiklah. Jadi Yuk minat, awak belajar mau belajar betul-betul. Okey, belajar. Yuk belajar sampai Yuk tahu buat semua body ni semua. Itulah. Yalah, mungkin sebab dia nampak kesungguhan Yuk. Usaha Yuk, sebab tu dia pun sudi mengajar secara percuma pula tu. Kira untunglah. Itulah, jadi dia kata saya tak pernah tengok anak Melayu yang berminat bersungguh-sungguh. Kalau yang lain tu dia belajar 2-3 hari dia tak habis. Bakat dia macam tak berminat ke tanya yang lebih. Jadi Yuk ni tak, kalau orang dah bagi peluang tu tak payah cas. Yuk ambil peluang lah. Siang malam Yuk mikirkan esok lusa sampai Yuk nak belajar sungguh. Saya nak belajar sungguh, bos boleh tak? Jadi Yuk, saya ni yalah, kalau nak bayar tak mampu. Itulah, kita gaji berapa sen sangat masa tu. Jadi tak apa belajar. Yuk sampai tahu buat macam mana. Yuk spray dia, gitar dia. Okey. You mau, Yuk datang. Pukul 10 pagi you mari sini. Petang balik pukul 4. Yuk bersyukur sangatlah. Sampailah sekarang. Peluang Yuk yang terbaik itulah. Okey, Yuk ni dah lama dah dalam bidang gitar ni lah. Buat gitar pandai, baki gitar pandai. Mesti Yuk ada banyak koleksi gitar kan? Ya. Okey, boleh tak kalau Yuk tunjukkan dekat Saskia koleksi gitar Yuk? Saya tentu. Jom tengok. Mari. Jom. Saya kenal Yuk ni sebelum saya kahwin dengan dia, memang dia seorang pemuzik. Sampai saya kahwin, dia memang main muzik. Saya kahwin dengan dia pun, saya pernah bagi dia sebiji gitar untuk hadiah perkahwinan saya dengan dia. Sampai sekarang ni pun gitar tu masih ada. Okey, nak tahu ni Yuk nak tunjuk apa ni dekat? Ni yang Yuk janjikan. Mari kita tengok ya. Okay. Wow. Saya nak tanya apa? Banyak sangat ni. Okey, Yuk. Cuba cerita apa kat depan Saskia ni? Gitar legend ya. Gitar dunia. Maknanya gitaris favorite lah. Ini brand Yuk ni, YSP. Saya nak tengok gitar ni. Ni gitar custom Yuk buat lah. Kita buat dari kayu nyato, kayu pintu. Ni kayu nyato. Okey, macam ni Yuk. Saskia nak Yuk pilih 3 gitar yang orang kata gitar favorite Yuk lah. Tiga. Tahu semua mesti Yuk suka, tapi 3 je. Yang Yuk selalu main lah. Yang Yuk selalu guna. Okey, ni salah satu dah ya. Macam gitar ni. Okey, gitar ni Fender custom ya. Ni Jimi Hendrix ya. Jimi Hendrix tahun 74. Jadi dia yang Roslyn Mahalin Charity pernah gunakan 11 tahun gitar ni. Sound ni sedap. Ini cuba cerita pasal yang ni nampak menarik ni bass. Ini bass. 4 tali ya. Dia ni sahabat Yuk yang jual kat Yuk lah. Bukan harga macam harga kita nak jual apa, dia jual kerana Yuk, dia tahu Yuk ni kolektor gitar. Maknanya Yuk boleh simpan sejarah dia. Ini dari Hamid Black Dog Bone. Kumpulan Black Dog. Okey. Sekarang ni dia itulah. Dia ada kat Singapura. Kenangan lah. Dia bagi dekat Yuk lah ni. Yuk simpan. Lepas tu Yuk main juga. Kita kawan baik kan. Okey. Yuk selalu main gitar Killer Loudness ni. Yang mana? Yang ni. Kayu ni. Yang ini. Yang bentuk dia special sikit ni. Desain oleh Akiran Nagasaki Loudness ya. Baru-baru ni kan ada show. Yuk bawa gitar ni. Dia tengok pelik. Dia tengok lah, pegang, tengok dia sign kan. Yalah, desain dia pun dah lain pada lain lah kan. Sound dia ada. Bernilai lebih kurang 8,000 lebih lah. Itu kita order lagi Jepun ya. Okey. Itulah kita. Banyak betul. Ni mesti ada banyak lagi kan? Banyak lagi. Banyak. Ini baru separuh lah ni. Tak mana kan. Tapi banyak. Yuk memang minat gitar. Perniagaan dari rumah adalah sangat-sangat bagus untuk semua orang yang menjadi suri rumah untuk mencuba sesuatu yang boleh mendatangkan hasil duit dan segalanya lah untuk membantu suami, keluarga untuk
hidup lebih selesa lah pada masa zaman sekarang ni. Perniagaan di rumah adalah satu kaedah yang bagus di mana untuk para usahawan-usahawan yang baru ingin memulakan perniagaan, di mana tidak memerlukan modal yang tinggi. Okey. Okey, masa saya kecil dulu, bila saya pergi ke Lita, saya nampak ramai macam budak-budak bayi saya yang tengok saya. Kan? Saya pun perasan benda tu sebenarnya. So bila saya masa umur dah 23 kan, saya berfikir saya nak buat satu bisnes yang di mana walaupun orang tu susah kan, orang tu boleh menyertai sukan bermotor ni. Bila kita boleh tahu yang di mana sukan bermotor ni adalah sukan apa? Sukan untuk orang-orang yang berpendapatan tinggi. So daripada situ juga saya pergi ke perniagaan untuk lubrikan minyak S1R, di mana kita telah mengedarkan minyak ni ke seluruh Proton. Okey, terus terang saya cakap, bila saya bermulanya memang semua daripada rumah dengan sebiji laptop je actually. Kan? Bila sebiji laptop dengan kertas kerja atau proposal pergi kepada bisnes. So daripada situ kita tambah masa tu saya ingat lagi rakan kongsi saya Hafiz, itu adalah mentor saya jugalah kan. Saya bekerjasama dengan beliau dan daripada satu office ni lah actually, office ni dah lebih kurang 9 tahun kan. So sebelum tu daripada rumah lah, daripada saya tak ada staff, saya buat semua dengan accountant saya, dengan semua saya, sampai sekarang saya kita ada 3 cawangan di Kelana Jaya di sini, dan di Lita Elite, dan mungkin lepas ni memang kita akan dapat di Lita kat Sepang insyaAllah. Yop ni memang seorang yang peramah lah. Kira apa-apa masalah pasal gitar ni memang dia champion lah. So senang sikit lah bercerita dengan dia. Dia ni memang tak berkira sangat lah. Sepatah kita cakap, berbatah-batah dia jawab. Yop ni dia cara dia buat kerja tu memang cantik, memang kemas. So setiap kali saya hantarkan dia akan bagi suggest macam mana nak, apa yang masalah yang perlu kita buat. So dia ni memang orang kata perfect jugalah bagi saya lah. Sebab tu saya sentiasa hantar kat dia. Kira last minute hantar pun tak ada masalah. Dia boleh buat. So senang bercerita dengan dia lah. So sebab sekarang ni pun saya tengok dia kreatif lah. Dengan ada online sekarang ni kan. So dia buat kat rumah sajalah. Yang saya nampak macam tu lah. Okey, selalunya kalau orang datang jumpa Yop nak bagi gitar, bahagian mana yang dia orang selalu nak suruh Yop bagi? Ataupun orang cakap kena tune ke apa? Cuba Yop cerita sikit, sebab saya sekian memang tak tahu pasal gitar ni. Ya. Dia difahamkan gitaris ni dunia ni atau mana-mana saja di Malaysia ni, kebanyakan walaupun dia beli yang baru keluar dari kedai di Bentley ke, dia jumpa Yop dalam 2-3 hari, dia mesti nak tukar pick up. Mana ini? Pick-up humbucker. Oh, ini pick up nama dia. Dia pick up design ni maknanya itu copyright kan. Tapi yang bila dia rasa copyright, dia rasa tak seronok. Pasal dia ada tulis design saja. Mazio design, humbucker dan Duncan design. Jadi bila dia tak suka tu, dia akan tukar. Dia beli lebih 400 lebih di Mazio ke Singapore ni, brand di Mazio. Duncan. Jadi dia suruh wiring tu maknanya wiring wire balik lah. Maknanya tak dekat dalam ni lah. Kata dia akan tukar selector 5-way dari 5-way yang copyright tadi original. Kata kita selalu kita pakai 250, jadi kita pakai 500K. 500K dia speed dia atau dia volume 4. Dia pakai tone 500K juga. Ambassador dia gunakan humbucker. Itu kadang-kadang dia datang jumpa Yop, dia nak tukar tremolo. Tremolo maknanya banyak yang kopinya. Jadi dia belilah 900 lebih punya Japan Goto ke. Jadi dia suruh Yop pasang. Tapi bila kita pasang, kita tengok dia macam center dia tak betul kan. Yop kan ubah dia punya tiang screw ni.
Bagi dia cantik. Dia cantik. String ni akan masuk dalam net ni. Net ni, fretboard ni. Bila dia ada macam tak tune, orang cakap dia punya sound tu macam dia buzzing, dia akan leveling lah dia balik punya fret ni. Wire, fret wire yang besi-besi ni, fret nama dia. Ini gitar ya, dari kawan tadi yang hantar tadi, Hafiz Umbrella punya gitaris ya. Dia cakap kita ni ada masalah. Selalu masalahnya intonation ya. Fret wire ni ataupun buzzing, kita nak leveling balik pasal note yang mungkin note E ni, intonation ni tak sama ya dengan fret 12. Bila kita free dia akan jadi sumbang. Maksudnya kita touch, kita nak dapat 440 punya note kan tepat, kita adjust lah. Macam contoh lah sini ya. Kita ambil E. Kita ambil E, jadi sini mesti sama. Tak sama, kita akan pusing ni balik. Kita cari. Cari dia akan bergerak, dia ikut meter. Jadi kita dapat perfect. Tapi kalau Indonesia kita mesti gunakan tali baru lah. 09, 010. Dia punya adjust kita ikut kedudukan spring dia lah. Kalau kurang 10 kita akan pusing spring belakang ni. Jadi dia sama. Net ni akan kita adjust ikut stress rod ni ya. Jadi yang penting kita dapat intonation. Tinggi rendah tu action tu. Contoh dia kita akan gunakan benda ni ya. Dia ada alat dia kita order. Jadi dia masukkan macam ikutlah tuning dia. Mungkin pukul 12 ke 9 ke macam itulah. Macam ni contoh dia. Kita nak sama dia. Curve dia tu. Dia punya curve dia. Lepas ini confirm dia macam ni, kita akan tahu dia tinggi mana. Lepas tu kita menggunakan yang belakang pula, kita guna mungkin dalam 9 lah. 9. Maple net selalu 9.5 ya. Macam ni okey lah. Dia tinggi dia. Kalau dia nak request lagi, maknanya kalau nak request lagi rendah sikit, kita gunakan duit 10 sen lah. Itu cara Yop buat kita letak sini. Itu kita akan adjust kat sini pakai Allen key. Bila dia kena hampir-hampir duit 10 sen tu, mana perfect lah. Perfect dia punya action dia tu. Bila kita dah lawan action dia rendah semua, baru kita akan cari dia E lah. E free, E touch. Mana-mananya free, mesti E. Bila kita tekan fret 12 ni, mesti sama. Kita pusing sini ya, kita cari, kita pusing contoh dia. Contoh. Lepas tarik, dapat 4 dia. Saya dapat. Macam itulah. Tip yang pertama yang kena ada dalam diri kita adalah bangun pagi. Kan, bila bangun pagi ni sangat penting. Bangun pagi dan plan apa yang kita kena buat. Okey, dan tip saya yang kedua ialah mengambil cabaran ataupun take challenge. Terima cabaran. Kadang-kadang ialah bagi saya ada orang peniaga ni bila datang cabaran, masa itulah dia nak jatuh. Bagi saya sebenarnya cabaran yang membuat saya kuat sampai sekarang. Okey, tip saya yang ketiga, kita buat apa yang kita suka ataupun kita buat apa yang kita tahu. Okey, tips yang keempat ni, ini tips yang daripada saya sendiri lah. 360 kan. Apa itu 360? Kalau kita tengok bumi kan, kita bulat. So apa yang kita buat kita kena tahu kan. Kita kena maksudnya kita kena all out ataupun kita kena buat semua. So kepada macam businessman sekarang ni yang dia tak ada yang 360 ni, kadang-kadang dia buat setengah jalan kan. Kalau kadang-kadang dia buat apa, dia buat ada mood. Bagi saya kita nak kena 360. Maksudnya kita kena buat sampai habis. Rugi ke, untung ke, sakit ke, sakit hati ke, kena apa? Orang kata kena cabaran ke, kita mesti habiskan. Okey, Yop nak tunjukkan gitar ni yang Yop buat ya sendiri ya, custom. Maknanya hampir siap lah gitar ni. Jadi Yop nak tunjukkan apa yang Yop tunjuk ni. Ni fret wire ya. Dari benda ni lah material dia. Kita order dia panjang macam ni.
Kita akan potong dia, kita pasang ya. Kita potong macam ni satu-satu sampai habis. Kita pasang nanti kita pasang tanda ni. Tanda ni jadi dia yang 12 ada 2, yang lain satu sampai belakang. Yang penting ni semua dah siap. Kita mesti ada tepi dia, tanda yang tepi pula. Kalau hitam, pasal net maple kita ada hitam. Kalau rosewood kita ada yang cerah lah, putih lah. Jadi machine head ada 6. Kita ikut ni lah, satu-satu ni semuanya ada. Jadi ni net maple lah. Ni net maple Yuk buat ni. Jadi kita tinggal nak cat aja color. Ini kita lacquer benih dia. Jadi nanti kita masukkan pot volume pot selector. Jadi tremolo ni kita akan korek. Kita masukkan tremolo ni. Jadi kita nama kita tak kisahlah apa pun nama ya, kita customnya. Ni ada yang tempah lah dengan Yuk. Kita rasa ni hampir siap. Okey, lepas Yop dah buat gitar, dia dengan pelanggan dia akan cuba kualiti bunyi gitar tu dekat sini. Jom kita tengok apa yang mereka tengah buat. Yuk. Oh, macam ni. Mainlah sikit lagu apa-apa. Harapan saya lah supaya Yop terus majulah dengan bidang yang diceburi lah. Dan saya doakanlah, saya harap dia memang terus berjaya dalam bidang ni dan lebih berjaya lah. Kemahiran dan minat adalah aset yang paling penting untuk dijadikan perniagaan. Contohnya Yop, bukan sekadar pandai main gitar. Buat gitar sendiri pun dia tahu. Pengalaman beliau bermain gitar digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan bunyi gitar yang berkualiti. Diharapkan episod kali ini sedikit sebanyak memberi idea kepada anda semua yang ingin menjalankan perniagaan dari rumah. Saya Saskia Dahuri, pengacara anda dalam Rezeki dari Rumah. Sekian, jumpa lagi.